Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina maulana qudwatina uswatina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kitab himpunan hadis penawar hati, dan malam ini insya-Allah yang ruminya muka surat 50, hadis yang ke-18. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwalan nas yuqda yawmal qiyamah alaihi rajulun ustushhida wa utiya bihi fa'arrafahu ni'matahu fa'arafaha qala wa ma 'amilta fiha qala qataltu fika hatta ustushhitu qala kazzabta walakinnaka qatalta li'an yuqala jari'un faqad qila summa umira bihi fasuhiba 'ala wajhihi hatta ulqiya fin nar wa rajulun ta'allama al-'ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana wa utiya bihi wa 'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ta'allamtu al-'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an qala kadzabta walakinnaka ta'allamta liyuqala 'alim wa qara'tu al-Qur'ana liyuqala qari faqad qila summa umira bihi fasuhiba 'ala wajhihi hatta ulqiya fin nar wa rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mal wa utiya bihi wa 'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ma taraktu min sabil tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak qala kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqala jawad faqad qila summa umira bihi fasuhiba 'ala wajhihi hatta ulqiya fin nar aw kama qala rawahu Muslim. Kita masuk pula hadis yang ke-18 daripada kitab 40 hadis yang menjadi penawar bagi hati kita jika kita ambil pengajaran dengan dia. Dia kata hadis ni kalau kita tajuknya penawar hati. Penawar ni kalau kita makan, kita lama. Tok Omar kata balik lama lah minyak ni 3-4 hari surut lah bekau. Kita balik dak lama sekarang dak surut lah bekau. Doktor kata makan lepas makan 3 butir nak tidur malam 3 butir. Kita balik baca saja je di botol dak makan. Habis 500 berapa? Maka penawar hati ni bila kita ambil pengajaran baru jadi obat. Penyakit kat bahasa luar dak masuk neraka. Tak ada orang beratur panjang pada masyarakat apa ni nak masuk neraka. Pak berbulak cimani. Cimani tak masuk neraka. Atas dunia je sakit sikit. Ada potong jari, ada potong buku lali, ada kat lutut. Kalau dia sabar, maka potong dosanya dengan sebab potong kaki tu. Potong kaki, potong dosa. Tapi nyakit dalaman. Siapa yang bangkit pada hari kiamat nanti dalam keadaan membawa dosa, dia tidak sempat bertaubat. Dosa dalaman dengan riaknya, dengan ujubnya, dengan takaburnya. Contoh hasad deki ada dalam hati perut dia. Maka dia ada satu lagi peluang di hari akhirat, iaitu dapat keampunan Allah. Bila tak dapat keampunan Allah, maka kalau beratlah timbangan sebelah dosanya tadi, dia akan masuk neraka. Dan yang masuk neraka masih ada peluang keluar daripada neraka. Dalam kitab Sahih Ibn Hibban, dalam kitab Bukhari pun ada, di mana orang yang dalam neraka dikeluarkan daripada neraka dengan syafaat Nabi SAW. Nabi syafaat. Tak dapat juga syafaat Nabi yang duduk dalam tu lah. Kita orang kurung lah basah
Kalau 2 jam lemah duduk dalam tu. Tak boleh nak tubik kunci keluar. Padahal teduh dalam api neraka, wallahu alam. Jadi kali ini ceritanya tentang orang yang melakukan amal tapi amalnya tidak memberi faedah, iaitu orang mati syahid, orang yang alim, orang yang baca Quran, dan orang yang suka berderma bersedekah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya orang yang pertama sekali diputuskan hukumannya pada hari kiamat nanti seorang laki-laki yang mati syahid. Dia akan dihadapkan kepada Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala mengingatkan akan nikmat yang pernah dianugerahkannya kepadanya sewaktu berada di dunia dulu, maka ia pun kembali mengingatinya. Lalu Allah Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat yang pernah kuberikan kepadamu itu? Dia menjawab, nikmat itu telah saya gunakan untuk membela agamamu sehingga aku gugur sebagai syahid. Hari kiamat ni di banyak nama. Nama 2 yang paling popular, hari kiamat dan hari akhirat. Ada lagi nama banyak. Imam Ghazali bilang sampai 100 nama. Yang masyhur sekali 2 nama, hari akhirat, kerana dialah yang terakhir. Lepas tu tak ada alam lain dah. Dan dipanggil hari kiamat, makna kiam berdiri manusia dari kubur masing-masing, atau bangun daripada kubur. Dipanggil juga hari Yaumal Hasyar, hari dihalau, dikumpulkan setempat. Dipanggil juga sebagai hari hisab, kerana hari itu dikira amal-amalan kita. Dipanggil juga Yaumul Mizan, hari itu ditimbang amalan kita, berat ataupun ringan. Maka dipanggil juga Yaumul Qadha, hari jatuh hukum. Hari jatuh hukum. Umat Nabi Muhammad SAW akan dibicarakan dulu. Segala nikmat yang kita ambil di dalam dunia, Allah akan tanya kita. Nikmat hak jiran kita, Allah tak tanya kita. Kita hak Tuhan tanya hak kita je lah. Hak kita beli tanah ni, hak kita beli rumah ni, hak kita beli motosikal ni, hak bank ni. Hak kita belanja, hak kita bagi anak bini, hak tu akan ditanya. Hak jiran kita, kita tak cara. Allah tanya dia pula. Lepas dapat jawab dengan molek, alhamdulillah. Sakuk balik awal. Kalau sakuk balik awal, kita pergi dia nyai, beli pistol, beli peluru, beli dadah, balik sakuk jeng. Faham? Kalau beli wak pelang 2 kilo mudah lalu. Sudah adu siang kata pai jalan dah wak pelang nak tengok benda. Kalau hak beli pistol beli bedek, masalah. Hari dijatuhkan hukum. Nak jatuhkan hukum Allah boleh je. Bangun pada masyarakat bola neraka belaka boleh. Hak surga bola surga selalu. Tak ada masalah bagi dia. Saja je dia nak buat. Nak buat beripung dulu, waktu nak buat datangnya buku amalan masing-masing. Masing-masing baca apa yang dia telah lakukan, masing-masing timbang. Supaya apa? Supaya kita tidak salahkan orang lain lagi. Pasal atas dunia ni kita pandai spin, pusing tak mau. Belik tak mau nak lepas. Kalau ada duit bayar, bebas hukuman. Kalau ada piti 6 bulan 3 rotan. Sepah lagi jalur kena rotan dalam tu. Boleh Tuhan bangun pada macam tu boh dalam api lalu, tak ada masalah. Allah tidak zalim, tapi suruh kita sendiri faham bahawasanya salah kita sendiri, tak boleh nak salah ke orang lain dah. Yang pertamanya orang yang mati syahid. Syahid ni maksudnya mati syahid, syahid dunia atau syahid ma'rakah orang panggil. Syahid ada 2, syahid dunia, syahid akhirat. Syahid akhirat ni hak sebut dalam hadis tu lah, mati beranak, mati lemah, mati hangus terbakar,
lenyek di lori, stereo jatuh atas kepala tu biar otak kembur. Lagi tindih di batu, nyakit taung, virus yang menyerang, bakteria yang menyerang, jadi sakit di perut, mati terus. Contohnya itu mati syahid akhirat. Atas dunia macam orang lain mayat dia, mandi kapang, semayang tanang. Cuma diberi pahala sebab Allah matikan dia susah, sakit tak macam orang lain. Orang lain hak duduk atas beg gitu, atas gerai gitu, mati gitulah. Dia tindih di stereo. Tindih di balok, putus rata balok, rak jatuh. Kaki itu bit molek. Tubuh jadi macam roh timun Cina. Sakit pada orang lain, ada pahala. Itu panggil mati syahid akhirat. Ni bukan, ni syahid ma'rakah, syahid berperang untuk menegakkan agama Allah. Daripada zaman dulu kita tengok perang Badar, perang Uhud, ramai yang syahid. Beberapa peperangan di zaman sahabat, di zaman tabi'in, perang di Palestin, lawan Israel, kafir Israel, perang di Syria dan sebagainya. Dia menyebelahi Islam, mempertahankan bumi umat Islam, berperang, mati. Lalu dibawa di hadapan Allah. Lalu Allah tunjuk pahala dia. Pahala dia mati syahid. Batu ahli neraka, dia tengok dulu pahala. Allah tunjuk. Ahli syurga, tengok dulu neraka. Tengok. Nabi SAW cerita, apabila mati seseorang anak Adam, manusia kita lah, roh kita ni dibawa naik ke langit dan ditunjukkan neraka. Tunjuk. Hak Nabi tengok malam Isra' Mi'raj kan ditunjuk syurga neraka. Betul tak? Roh kita kat gitu hang tunjuk. Ni tempatmu dalam neraka. Nung tempatmu dalam syurga. Kalau mu neraka, sini duduk. Mana kalau syurga, sini duduk. Kemudian dibawa ke dalam syurga, berpusing-pusing ke dalam syurga, sampailah masa mayat itu sudah ditanam. Faham tak? Sebelum datang muka wanakir, Nabi cerita, diturunkan daripada langit dan duduk dekat mayat yang akan disoal. Tunjuk dulu. Ni tunjuk dulu pahala. Bila tunjuk pahala, mati syahid ni kenal, ya pahala kita ni. Nampak tak? Dan kata pula pahala tu, ni lah orang tuang kita. Nampak? Masing-masing mengenali. Lepas daripada tu, diorang tanya, dah buat benda gitu dalam dunia. Kita perang mati syahid tu. Perang mempertahankan umat Islam, kita berjihad dulu. Orang lain tak macam kita perang sampai mati kita. Allah kata kazabta, pelawak kalau bahasa Terengganu lah. Pelawak, tak betul, bohong. Sebenarnya engkau berperang adalah dengan tujuan supaya engkau disebut-sebut sebagai orang yang berani, dan telah pun dikatakan orang begitu kepadamu. Allah kata pelawak, mu perang bukan kerana Allah, bukan kerana ikhlas menegakkan agama Allah. Mu perang itu supaya orang kata mu hebat. Nampak? Jadi ada tak di sini ikhlas? Tak ada. Itu dia panggil riak. Talabul manzilah fi qulubin nas bi'amalil akhirah. Mencari kepujian dalam hati-hati manusia dengan melakukan amal hak bahasa akhirat. Berperang sabilillah ni amal akhirat kan amal dunia? Amal akhirat. Tapi talabul manzilah, cari kepujian fi qulubin nas, nak supaya orang puji. Orang tak kata mulut tak apa, biar orang kata hati. Hebat dah mati syahid dia. Dia nak gitu. Kita tak niat gitu, orang kata ada masalah. Kita yang niat, masalah. Innamal likulli imri'in ma nawa. Sebab tu dalam hadis yang lain, Nabi kata, seorang laki-laki tanya, ya Rasulullah, seorang laki-laki ni dia mati kerana
nak pada ghanimah, dia berjuang, berjihad nak ghanimah. Yang satu lagi kerana nak menunjukkan dia berani. Nampak? Yang tiga kerana dendam keluarganya. Hak manakah yang di atas jalan Allah? Nabi kata hak duduk atas jalan Allah ialah orang yang berjihad supaya agama Allah itu tinggi. Tiga-tiga tadi tak dapat. Nak dia perang nak ghanimah, dia berjihad nak ghanimah. Faham tak? Boleh pakat, boleh kuasa cabut habis jubah-jubah. Piah-piah kelecak habis tu. Nampak? Nampak? Pasal apa? Pasal dia nak harta saja. Boleh Boleh harta. Boleh duduklah kereta Honda Accord kami gelap. Faham? Akhirat tak ada. Nak orang kata hebat, orang kata berani hebat nak. Ni baru hebat nak kata gitu. Tak dapat. Yang berjuang ialah man qatala li takuna kalimatullahi hiyal ulia. Orang yang berperang, berjihad nak supaya agama Allah itu tinggi. Bila dia dapat kuasa, dia buat supaya agama Allah itu tinggi. Dia dah era tentang kebajikan dia. Kita ni bila kita dapat kuasa, kita nak senang diri kita. Agama tetap terabai. Ni kena jaga-jaga benda lagu ni. Maka Allah kata kazabta, pelawak, padahal mati syahid. Mati syahid dah ni. Dak semayang tau. Nabi kata wala tusallu alai, jangan kamu semayang atas mayatnya. Seorang laki-laki mati syahid, Nabi kata jangan semayang mayat. Yang tak semayang mayat ni dua, satu hina, satu mulia. Yang mulia mati syahid, yang hina orang munafik. Tak boleh semayang mayat munafik. Faham? Wala tughassilu, jangan mandi je. Sebab apa? Kerana darah dia tu takut tanggal. Darah syahid ni mulia. Dalam hadiah lain, fa inna damahu yafuhu miskan yaumil qiyamah. Maka sesungguhnya darah orang mati syahid hari kiamat mengeluarkan bau kasturi. Jadi jangan buang, kalau pergi mandi hilang bekas kasturi itu. Batu orang yang mati syahid tidak dimandi dan tidak disemayangkan. Biarlah orang butung hati dah, biarlah tahu dah, tapi kita dah buat macam orang ramal lah, semayang jugalah. Dosa habis kapung. Sekarang lagi nak tebang pandai-pandai kan. Nabi larang, haram. Nampak lagi? Nak buat pandai. Biarlah dah berasa tak sedap sangat. Ada orang lain mandi belaka, dah mandi atas jiruh mandi mati jahit. Dosa dengan tutup imam, tutup siok, tutup bila JPKK. Terlibat habis. Alat lain pasal haram. Mulianya tu sehingga Nabi pun cemburu mayat orang yang mati syahid. Kata sahabat, apa pula cemburu kepada mereka? Kami para Nabi dimandikan dan mereka tidak dimandikan. Kami kepada Nabi disemayangkan dan mereka tidak disemayangkan. Nampak? Kenapa? Kerana Allah pun belaka dah dosa. Tapi datang pada hari kiamat belum tentu dapat syurga. Takut-takut ni Tuhan kata kepada dia, kazabta, pelawakmu. Lalu orang itu diseret dengan mukanya suhiba, eret muka, kaki pegang ke atas, muka gesek atas jalan. Nampak? Ulkiya, kemudian dilepor, di plekong. Kalau Terengganu plekong. Nampak? Di dalam api neraka. Dia mati syahid. Kita mati berebut tanah saka, tangan digolok takut mati. Lagi tak tahulah duduk di mana ni, mati syahid masuk dalam api. Betul tak? Kerana apa? Kerana dalaman. Dalaman. Gi haji kerana nak suruh orang panggil haji, bukan kerana Allah. Maka faqad kila, orang panggil dah haji. Pahala tak ada. Amal nak layan kamu. Faham lagi? Betul tak? Ahli-walik lah kata abang sengih dah abang haji. Ini dah apa senyum sangat. Alik ni orang panggil haji ramah ke? Tak lagi. Masa tengok terbang atas laut Indi, berangang tu. Tak? Apa kalau berangang? Haji Mang. Ya.
paling halu pok mang awak gerah nyewa gerah lalu nah tapi bukan orang Kelugang tu kalau Telmong nah kata kalau berang tak balik aku ni nampak tak nyewa kelakar dia tu panggil nama pada mak dia beri nama molek-molek dah Abdul Rahman pok dia beri apa budak paling nah kenapa kerana nak sangat gelarang haji tak salah panggil haji ulama-ulama fatwa harus tak panggil tidak berdosa panggil harus tapi niat memuliakan boleh pahala pula tapi kita dalam mang jangan jadi punahkan nak nah panggil awam kali dia palingnya nah kemudian dihadapkan pula seorang laki-laki yang belajar ilmu agama, dia yang mengajarkan kepada orang lain serta banyak membaca Al-Quran. Lalu Allah Ta'ala mengingatkan akan nikmat yang pernah dianugerahkannya kepadanya sewaktu berada dalam dunia dulu, dan ia pun kembali mengingatinya. Kemudian Allah Ta'ala bertanya, apakah yang telah engkau perbuat dengan nikmat itu? Ia lalu menjawab, aku telah belajar ilmu agama dan mengajarkannya kepada orang lain, dan juga aku membaca Quran untuk mencari keredaanmu. Allah Ta'ala berkata kepadanya, engkau bohong. Sebenarnya engkau belajar ilmu supaya engkau disebut-sebut sebagai orang yang alim, dan engkau baca Quran supaya engkau dikatakan seorang qari yang pandai baca Quran. Dan sesungguhnya telah pun dikatakan orang begitu memang orang panggil mu'alim dah, orang panggil muqari dah di dunia dahulu, mendapat dah. Orang itu lalu diseret ke atas mukanya sehingga ia dilemparkan ke dalam api neraka. Allahu Rabbi. Wak mari orang yang kedua, ta'allamal ilma, menuntut ilmu. Tak cukup dengan kampung, pergi merantau tu ke Pahang, ke Kedah menuntut ilmu. Tak cukup lagi pergi siapa ke nu Surabaya, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi duduk pesantren. Tak cukup lagi tu naik Mesir, naik India, Pakistan, Maghribi, Morocco. Alhamdulillah kerana Allah. Jangan kerana nak suruh orang panggil ulama, jangan kerana nak suruh orang panggil ustaz, nak suruh orang kata pandai. Bila nak suruh orang kata itu, dia tanakuk, dia berlawang selalu dengan Allah, maka terkeluarlah Allah daripada niat, masuk niat dunia. Orang panggil tak ada salah kalau nak panggil apa pun, kita jangan no. Cik Ding, Ustaz Ding, ya saya. Faham lagi? Tu nyakit belaka tu, masuk dalam bab psikiatrik, nyakit jiwa belaka, tak apa sihat. Ni buat hospital baru, buat gila besar bandar. Faham lagi pasal banyak penyakit. Ustaz sakit kau. Dan nak orang panggil ustaz. Orang panggil ustaz, ya saya. Orang panggil cik mang, ya saya. Orang panggil adik mang, ya saya. Moci-moci panggil awang, ya saya. Kita lah tu. Faham lagi? Baru bersih hati. Nah, hati biar bersih. Muka comel, hati kotor. Duduk tu ni, surga neraka. Neraka. Muka comel, orang tengok lawa, wijok muka, tapi hati kotor. Masuk surga, masuk neraka. Masuk neraka. Macam orang Arab, orang derhaka pada Allah. Orang putih kan comel-comel, mata biru, hidung lewat, nyakut baju. Tu nak ngelehai jinjang panjang, comel-comel belaka, tapi derhaka kepada Allah. Masuk neraka. Kita perangai uduh, muka uduh pula. Faham lagi? Alik sana pada dalam neraka ni kena lepas lagi. Keturunan Quraisy itu lawa keturunan Rasulullah. Jenis paling lawa dalam dunia Quraisy. Kenapa? Kerana dalam Quraisy itu keluarnya Rasulullah SAW. Manusia makhluk tercantik di alam ini. Nabi Yusuf tu simbol je kecantikan Nabi. Faham? Tapi tak boleh nak tanding kecantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia Quraisy. Faham lagi? Dah Abu Jahal Quraisy ke Melayu? Faham? Abu Lahab Quraisy ke Jawa? Quraisy juga comel, faham? Tapi perangai uduh.
Jangan kejar nama. Belajar ilmu, belajar. Kerana apa? Kerana niat keluar daripada gelapnya jahil kepada terangnya ilmu. Orang panggil ustaz tak ada masalah. Tak panggil pun tak apa. Panggil pun tak ada masalah. Tak. Jangan kejar nama. Tengah-tengah ustaz tu dia nak mashhur. Dia nak berasa megah. Mashhur tu ramai pengikut dia berasa megah. Dia panggil hubbus syah. Nampak? Kasih kepada suhu. Bahasa budak-budak ni gila viral. Lagi. Nampak? Buat kerja agama nak dapat pujian orang. Nak? Poh mau hadis ni dalam WhatsApp ni poh mau. Nak? Lalu ni kurang orang tak apa nak like live group. Dia tidak kerja kerana Allah, kerana cari kemasyhuran tu. Faham? Dia ngajar, dia tengok apa orang view dia. Malam dia 15 orang view. Alah cara lah ni. Dah buat dah lah ni live 15 orang view. Dalam surah Yasin 3 nabi, seorang yang umat. Mula-mula senabi tak jadi apa, tambah 2 lagi jadi 3. Fa'azzazna bisalisin, kami tambah jadi 3 nabi didakwah di negeri itu. Boleh seorang umat, boleh seorang pula nya pakat pijak tu baik tarik mati tu. Tak baca surah Yasin. 3 nabi, seorang je follower. Betul tak? Kita seorang ustaz, 8 orang follower. Ramamu betul tak? Dia ke ramah, nampak apa dia? Sikit ke ramah tak ada peduli. Nampak? Balighu anni walau ayat, sampaikan. Nak dengar tak mau dengar sudah. Dah. Tak salah suruh orang tengok. Tengoklah video saya malam ni, tak salah. Tapi jangan hati. Faham lagi? Pakat tengok belakang lah. Saya ngajar orang lain tengok amal-amal lah. Share-share tag tu, poster tu, biar ramai sikit. Tak apa nak suruh orang dengar agama. Tapi kalau dalam hati kerana ramai itu jadi sohor, balik awal. Sebab tu tak salah saya video benar jumpa saya cover dalam YouTube. Sila subscribe, sila tekan loceng. Ada benar kita cover itu? Ada. Kalau jumpa hari nak bayar 50,000. Tak ada. Tak salah suruh, tak salah. Tapi kita tak pernah suruh. Sebab aku ngajar ni mu nak rakam tak rakam tak ada peduli. Mu nak tengok tak mau tengok sudah mu punya pasal. Faham? Mu nak subscribe ke tak ada masalah. Mu tak mau tekan loceng tak ada kaitan. Faham lagi? Masa ngajar. Tapi jangan marah pula. Ustaz-ustaz lagi kata sila tekan loceng. Faham lagi? Belum tentu dia nak cari populariti. Faham? Dia panggil asuh hati kita. Buat kerana Allah. Allah bagi masyhur, alhamdulillah. Allah tak bagi masyhur, dapat dah pahala. Faham? Sebab siapa yang mengajar, walaupun seorang murid, dia sudah masyhur di langit. Dulu saya mengajar surah Ladang, 3 orang tengok. Semayang garik tu ada dalam 8 orang. Semayang maaf 4 orang, 3 tu 5 orang balik mau. Tinggal 3 tu. 3 tu mau ke kitab. Kitab Jawi. Duduk depan ni, tapi tak meja gini, meja rendah bawah. 3 orang tu 2 orang tidur. 2 orang bukan tidur selalu. Mana kita ngajar boleh dalam 2-3 baris tu gitu dah. Dia siang kerja berat belaka. Tak salah kerja kau. Faham? 2 orang tu memang biasalah, bukan wajib. Biasa banyakkan tidur. Ada orang. Dia depan kita dah lampau. Seorang tu tak tidur. Tapi hak tak tidur tu pekok tak pendengar singa. Faham tak lagi? Berapa tahun tu hawi kita tak masalah. Faham tak? Hanya menyampaikan saja, baca latihan kita. Pekok tak pekok aku tak ada peduli. Nampak tak?
Ha. Jadi tak apa dengar orang luar orang tanya dia, "Pak cik nama benda?" "Nasi dagang." Nah, tanya nama bang nasi dagang. Nah, tu lah ada tidur mau. Betul tak? Biar kita kena dengan Allah. Ta'allamal ilma wa 'allamahu. Ngaji dan mengajar pula rata negeri rata dunia, tapi tidak kerana Allah. Tu jaga-jaga. Nah. Wa qara'al Qur'ana, baca Quran. Faham lagi? Pas pipi buka, pas pipi salak. 456 juzuk sehari baca. Nah. Tapi tidak kerana Allah. Tapi kalau baca kerana Allah, satu huruf je, banyak mana dapat. Nabi kata, "Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah." Siapa baca satu huruf daripada Quran, maka dia dapat satu pahala. Al-hasanah bi asyri amsalihah. Tiap satu pahala ganda 10. Nabi kata, siapa kata alif lam mim 30. Siapa baca bismillahirrahmanirrahim kerana Allah, 190 pahala. Kerana 19 huruf bismillah kali 10, 190. Siapa baca Fatihah bismillah sampai walad dhalin, 156 huruf, 1560 pahala kali 10. Betul tak? Kerana bila ikhlas, bila ikhlas dia akan jadi sebagai permata. Permata belian sutir je. Dah hari dengan lari bercelah kelepar gitu je. Berapa sutir ni? 10,000. Faham lagi? 10,000. Kalau batu jalan berapa selari? 280. Ejah ngejek kaki potong 10 ya. Faham lagi? Nilai. Dah kalau batu belian selari membayang. Nilai. Bila ikhlas, Nabi kata, "Man qala subhanallah tamlaul mizan yaumal qiyamah." Siapa kata ikhlas, sebutir je subhanallah, penuh timbangan akhirat nanti. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu Allah bawa datang pahala dia menuntut ilmu dulu, duk mondok, duk Nabasiti, duk mengaji sangat, ada pahala. Kan orang pergi belajar pondok ke belajar sekolah agama ke Nabasiti ke kan? Setiap dia hari-hari tu dia duduk perah keringat belajar, boleh pahala. Betul tak? Ni kita mari dengar ni kan tulis pahala. Segoni, esok 2 goni, 3 goni, 4 goni. Wah mari pula pahala mengajar. Pahala mengajar orang pula 30 tahun hidup mengajar orang, contoh. Banyak mana pahala dia berkapa-kapa. Wah mari pula pahala baca Quran 1 huruf 10 pahala, 1 huruf 10 kali pahala. Seminggu khotang. Satu kalau Fatihah saja sudah 156 huruf, juta huruf dalam Quran. Nampak? Ayat 6,000 lebih ayat. Orang banyak baca 10 juzuk sehari, 3 hari khatam. Faham lagi? Imam Nawawi sebut dalam kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, ada orang yang khatam 3 hari sekali dan 2 sesi. Maksudnya khatam pagi sekali, khatam petang sekali. Maknanya sekali baca 10. Bacaan malam dia 10 juzuk, bacaan siangnya 10 juzuk. Selepas hari ketiga, khatamnya pada pagi sekali 30 juzuk, dan pada petang sekali sesi yang kedua 30 juzuk. Nampak? Dan Sayyidina Uthman pernah khatam dalam 2 rakaat tahajud dalam Kaabah. Nampak? Kita khatam dah apa? Khatam surat Kaabah. Tak? Itu pun dia kata, Allah kata, ni ke pahalamu dengar itu? Ya dah ni ya. Ni ke pahalamu mengajar orang? Betul dah. Ni ke pahalamu baca Quran? Ya kita ni. Fa'arafaha, dia kenal lah. Pahala dia. Qala, maka kata Allah, fama amilta fiha, benda membuat sebenarnya. Dia jawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Quran.
Aku belajar kerana-Mu ya Allah. Aku mengajar orang kerana-Mu ya Allah. Aku baca Quran kerana-Mu juga ya Allah. Qala, Allah jawab, kazabta, dusta kamu. Kat mana tahu dusta? Tengok dalam. Tengok luar dak Faham lagi? Tengok dalam. Kalau ayah tengah rokok sujud orang mari. Ayah buat ni dah mah. Anak dia pergi jenguk. Duduk semayang. Anak dia nampak dalam hati ayah dia. Tak nampak luar orang kan. Rokok sujud takkan ayah anak dia kata tengah main kereng. Duduk semayang Dah tengok-tengok orang sujud tengah rokok. Tapi Allah nampak tak dalam. Bayar orang ikut dalam. Batu barang sopi siapa kena buka tu. Barang lagi jangan tengok kotak. Ya dah. Buka tengok tu. Ya dah, kalau kotak besar kena ya dah. Betul dah, kalau molek tak apalah, kalau salah kan. Faham lagi? Tengok isi tu. Maka innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum aw kama qala. Allah tidak sahaja melihat luaran kamu, tapi melihat juga dalaman kamu. Dan bayaran ikut dalaman. Faham lagi? Bukan tengok kotak, tengok isi. Walakinnaka ta'allamta liqala al-alim, kamu dulu mu pergi ngaji, mu mengajar supaya orang kata mu alim. Wa qara'tal Qur'ana liqala qari, mu baca Quran supaya orang kata pandai. Allah. Batu mana-mana baca Quran bacalah. Tapi betul mu niat dia, jangan rosak. Dah biasa dua orang mayang jemaah. Tu imam kulhu, kuliah kulhu. Tiba-tiba baru nak takbir, kapok orang masuk dalam surau. Penuh surau, 100 orang. Faham lagi? Ramai mari duana pula ni, rombongan ni, beti ni. Dah jadi dah kuliah. Surah Yusuf. Faham lagi, tarik. Tajuk nak tarik ikhfa hakiki ni banyak. Ni cocok barang je di Iblis. Betul tak? Iblis cocok dah takkan kuliah je. Amal belakang. Tabarakalladzi, apa dah? Tabarakalladzi. Gagah saja. Kita tengok malam lain. Qul ya ayyuhal kafirun. Dah 2 orang belakang. Faham? Takut-takut gitu. Bunuh. Bunuh. Dia golek kita. Dia tengok kita jahat, dia suka. Dia tengok kita baik, dia korek. Suruh bunuh. Nak bayang apa, lepas bayang lagi aku mari kacau. Belum bayang kacau dah. Duduk main bawa kereta, bawa pokok tu dia kacau dah. Mu bayang budak pas mana ke? Main habis ke. Kalau pergi mayang kau, pergi kacau kau. Dia tak tunggu tak sejik je tu, kat uduk tunggu dah. Berawak kita basuh muka, dia kata, niat dulu ke air dulu kena muka. Kita Allah. Berawak sapu mula, panalah habis hidung-hidung. Tak lah, was-was. Kita jalan naik atas sejik nak mayang dah. Dia kata tumik dia, tumik kena tau. Tumik tu. Pergi pula konyol tumik. Dia nak suruh kita punah, nak suruh kita lelak. Kita masuk Allahu Akbar. Tadi tu tutup mulut ke buka mulut? Faham lagi? Syaitan tak masuk tu Muqaranah Rupiah Kamaliyah tu. Nampak tak? Masuk tak kosak taruk takyin tu mana dulu dengan mutakbir kita bengong Allah macam nak tubik roh. Kenapa? Kerana dia nak suruh punah, kerana dia sudah berjanji di hadapan Allah, la uwiyannahum ajma'in. Semua manusia aku nak suruh kacau lah ke. Hak dak semayang pokok kacau, hak semayang pokok kacau. Ajma'in semua sekali. Ini kena. Dok guru kena, ustaz kena, asatizah kena, murabbi kena, habib pun kena, dan dia cocok. Tak ada pertolongan Allah, jeng. Gomor demo belaka. Mula nyanda gitu, dah tak ada orang. Lepas mayang seorang nak balik, malah. Faham tak? Hari nak mari pula garik.
Ni tunggu garik lalu lah. Nyanda dah. Ada bunyi perih lipat belakang. Ada orang mari nak bayang. Oh, subhanallah, 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 subhanallah. Bang, kena dia bahan dia buka kokok datang. Dia main ngai gitu, tak tahu boleh ada kau lambat pakai kokok tu. Faham tak? Ni basikal orang musuhikal lalau api naik belaka. Ni barang-barang ke dia? Ulama ni kecek barang dia. Walakinnaka ta'allamta liqala ali supaya orang panggil mu ustaz, wa qara'tal Quran liqala qari supaya orang panggil mu pandai baca Quran, buat macam-macam lagu. Waqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Lepo dalam neraka ustaz, qadi, mufti. Dah ni ustaz ni orang awam bih lagi ya. Faham tak? Dah kalau orang ngaji agama pas dalam neraka juga. Dah hak jahil, orang kampung hak ramai-ramai netizen biasa sana lagi. Faham? Hak baca Quran pun pas dalam neraka, hak dah baca awal dah masuk. Faham? Kemudian dihadapkan seorang lelaki belajar ilmu agama. Bukan. Kemudian dihadapkan pula seorang dermawan yang diluarkan Allah Ta'ala rezekinya, dikurniakannya kepadanya bermacam-macam harta benda. Lalu Allah Ta'ala mengingat kepadanya nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya di dunia dulu. Maka ia pun mengingatinya kembali. Lalu Allah Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang telah engkau perbuat atas nikmat yang telah aku nagerahkan itu? Ia menjawab, tiada suatu jalan pun yang engkau inginkan supaya didermakan harta padanya, kecuali telah kudermakan. Allah Ta'ala menjawab, engkau bohong, engkau menderma harta supaya engkau disebut-sebut sebagai seorang dermawan. Orang itu lalu diseret di atas mukanya hingga dilemparkan ke dalam api neraka. Wak mari seorang dermawan kaki kuat sedekah, Allah tunjuk nitah besar-besar gunung pahala-mu. Betul tak? Betul, pahala kita ni. Kita ingat kita banyak sedekah hari tu. Dan membuat apa itu? Tidak ada jalan-jalan sedekah, mana ada peluang aku labur, aku buh mau pitih sedekah. Aku dengar kalau awak masjid aku beri 10,000. Dengar anak awak rumah anak yatim aku beri 20,000. Dengar anak awak tu wakaf kita aku beri 100,000. Habis cepat aku beri. Tanya malaikat kata betul. Tengok buku amalan, ada tulis lah ke baik buruk. Tapi oleh kerana dalam. Allah kata kazabta, pembohong. Kamu sedekah derma kerana nak suruh orang pujimu, orang panggilmu dermawan. Batu. Yang paling penting sekarang ni kalau kita nak buat sumbangan derma, kita nak pergi buat sumbangan derma, nak tolong orang susah, benda paling penting kali. Alat benda. Benda yang panggil. Kita nak buat sumbangan derma orang susah, orang rumah terbakar ke apa ke, benda penting kali. Kamera. Betul tak? Tunjuk orang Jeng jeng ting. Jeng tak salah. Tapi kalau tu jadi motif, pas dalam neraka penderma ni. Betul tak? Nak sampai lele dah. Dah uwi lagi. Dah tu rumah orang susah ada dah tubik. Jangan wagi patut ding dia ambil kamera, tinggal kamera. Faham lagi? Ada. Kamera tidak salah. Sekali-sekala lah. Jangan berlebih-lebihan. Ni gambar ikan selayang bagi orang miskin pun gambar yang YB di ikan selayang. Siapa muka YB ikan selayang habis kurang jadi. Nampak tak? Dia jaga benda tu. Takut. Dia tak mesti dia riak. Takut. Takut. Pasal main birat telaga, takut jatuh. Faham tak? Betul orang mandi tiba orang nak buah atas tepi telaga. Orang buah tepi bawah. Dia buah satu tak mesti jatuh. Tapi mudah je jatuh. Maka hadis di atas mengancam orang yang mengerjakan suatu amalan dengan niat riak dan mencari-cari pujian kepada manusia. Kalau kita adalah riak hak lepas-lepas, istighfar pada Allah. Kata ulama,
Kalau Allah kehendaki, Allah kembalikan pahala dapat semula kepada kita. Wallahu a'lam.